Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sama balik kitab-kitab ni, kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Banjari dalam bab pasal pada menyatakan waktu solat lah. Jadi kali ini kita nak bincang berapa waktu solat lah. Okey, pertama kita nak bincang waktu solat zuhur. Waktu solat zuhur itu terbahagi pada 6 waktu dah. 6 waktu. Pertama waktu fadilah. Iaitu waktu yang afdal lah, ada kelebihan, iaitu awalnya. Yang kedua waktu jawas. Waktu jawas iaitu hingga tinggal sekadar dapat menyelesaikan solat. Waktu sempat solat lah, solat zuhur. Yang ketiganya waktu hurmah. Waktu hurmah ni iaitu waktu yang tidak sempat lagi menyelesaikan solat seluruhnya dalam waktunya. Jadi tak lepas contoh dia serakaat 2 rakaat dalam waktu, alah itu tak ada dah. Dinamakan waktu itu waktu hurmah, waktu haram, waktu hurmah tu kerana haram mentakhirkan sembahyang kepadanya. Kerana haram mentakhirkan, melambatkan solat sampai waktu itulah, dia tidak dapat diselesaikan solat dalam waktunya sama sekali, itu tak cukup. Jadi dia 2 rakaat dia ke, 1 rakaat dia ke, 3 rakaat dia. Jadi semaya tu sah lagi, tapi haram dah waktu itu solat dia. Yang keempatnya waktu darurah. Waktu darurah iaitu hilang manik penghalang dan segala penghalang yang akan dalam waktu yang hanya tinggal lagi sekadar mengangkat takbiratul ihram. Jadi dia sekadar takbiratul ihram saja. Hal itu masuk waktu asar. Itu dipanggil waktu darurah. Dan waktu uzur iaitu waktu asar bagi orang yang musafir yang mengerjakan jamak takhir. Orang kerja jamak takhir dimaafkanlah, uzur panggil. Yang keenamnya waktu ikhtiar. Waktu pilihan atau iaitu waktu jawas, serupa dengan waktu jawas juga. Waktu ikhtiar. Gitulah. Jadi inilah yang disebutkan dalam kitab At-Tuhfah, seperti tercantum dalam kitab Majmu' juga, serupa dengan kitab Majmu' Imam Nawawi dah. Dinukilkan daripada kebanyakan ulama pun gini juga dah. Ulama pun lebih kurang gini juga kata. Berbeza dengan apa yang dikatakan oleh Qadi. Ni Qadi Husain soal mazhab kita lah. Qadi iaitu mazhab Maliki dah. Bahawa waktu fadilah 1/4 dari panjang bendanya. Jadi waktu zuhur ni fadilahnya iaitu dia kata 1/4 ni. Jadi kalau 1/4 dari panjang bendanya, zuhur ni ia gelincir matahari, tak ada bahaya lagi, sehingga bayar sikit tu panggil zuhur. Sampai 1/4 panjang bendanya tu dia kata waktu afdal, waktu utama lah, fadilah. Dan sudah itu waktu ikhtiar sampai dengan bayangan 1/2 daripada panjang bendanya. Tu iaitu ikhtiar, waktu pilihan, waktu boleh pilihan. Nisfu ni ataupun 1/2. Dan sudah itu waktu jawas hinggalah akhir waktu dah. Ni kalau kita ngaji banyak ke hal ni lah. Dari segi kitab fardaan kita ngaji hal ni dah, bukan hak tadi dah. Syekh Ibn Hajar dalam Syarah Ubab yang dipegangi itu pendapat yang disebutkan dalam kitab Majmu'. Tapi pegang pendapat dalam kitab Majmu' lah. Okey, Qadi Husain ni mazhab kita. Yang kedua, bermula waktu asar.
Awal waktu asar ialah mengiringi akhir waktu zuhur. Akhir waktu zuhur tu satu bayar dah. Satu bayar dah. Dia mengiringi akhir waktu zuhur, ialah mengiringi akhir waktu zuhur dan waktunya sampai dengan tenggelamnya matahari. Sampai tenggelam matahari. Tu mazhab kita lah. Mazhab Hanafi pula 2 kali bayar dah. Waktu semaya asar lewat sikit. Hingga masuk tenggelam matahari lah. Dia sebut seperti yang disebutkan dalam hadis yang terdahulu dan hadis yang berbunyi. Hadis yang terbunyi, man adraka raka'atan min al-'asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asra. Barang siapa mendapatkan satu rakaat, adraka raka'atan min al-'asri, dapat satu rakaat sebelum matahari qabla an raka'atan min al-'asri, dari satu rakaat sembahyang asar, qabla an taghruba asy-syamsu, sebelum matahari terbenam. Faqad adraka al-'asra, berarti telah mendapatkan salat asar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah. Dan lagi terangkan dalam hadis lain, waqtul asri ma lam taghrub asy-syamsu. Waktu asar selama matahari belum tenggelam. Hadis riwayat Muslim daripada Abdullah bin Amrin. Gitu dah. Waktu ikhtiar pula. Waktu ikhtiar pada waktu asar ni, waktu asar dari waktu sampai dengan bayangan sesuatu 2 kali panjangnya. 2 kali panjangnya. Pasal hadis ni kalau hari kedua tu namanya semaya 2 kali panjang dah. Okey, lepas tu dan bendanya sudah rembang dah. Rembang ni maksudnya itulah sudah matahari tegak lah dah. Dalam hadis lah, bayar sampai ke 2 kali panjang je. Jibril berkata dalam hadis terdahulu, kalau dihubungkan dengan waktu asar, waktu itu barang yang di antara 2 waktu ini dah. Itu waktu satu bayar. Dah, itu permulaan asar sampai kedua bayar. Hari kedua dah. Dan diperkirakan itulah waktu ikhtiar. Itulah waktu ikhtiar, waktu boleh pilih pilihan. Di situ. Okey, waktu asar terbahagi pada 7 waktu, dia kata lah. Tujuh waktu tu, perbahagian lain lah. Tadi perbahagian singkat. Perbahagian detail je lah. Pertama, waktu fadilah. Itu awal waktunya. Itu awal waktunya. Yang kedua, waktu ikhtiar. Itu yang tersebut. Itulah. Sampai ke 1 kali bayar, sampai ke 2 kali bayar dah. Yang ketiga, dia kata, waktu jawas. Dengan tidak karahah lagi, tidak dimakruhkan lagi, iaitu sampai matahari menguning. Tak makruh lagi ni, waktu jawas. Sampai matahari kuning ni. Yang keempatnya, waktu jawas. Yang serta karahah. Tadi waktu jawas dengan tidak karahah, tidak dimakruhkan. Yang keempatnya, waktu jawas serta karahah. Iaitu sudah matahari menguning sampai kadar cukup waktu untuk mengerjakan solat maghribnya. Solat zuhur, solat asar. Dah sembahyang asar lagi 4 rakaat tu, tapi dalam waktu sebelum maghrib lah. Ni waktu panggil waktu jawas disertai makruh. Dan kelima dah, waktu hurmah. Iaitu kadar waktu tidak cukup lagi, tiada meluluskan sembahyang, tidak cukup lagi mengerjakan sembahyang dalam waktunya lah. Waktu iaitu dah lah serakaat ke 2 rakaat asar, sebelum 2 rakaat lagi dalam waktu maghrib. Ini waktu haram lah.
Yang kelima, waktu. Yang keenam. Yang keenam, waktu uzur. Iaitu waktu uzur bagi musafir yang mengerjakan jamak takdim. Jadi semuanya dalam waktu zuhur. Ini asal waktu zuhur. Itu dipanggil waktu uzur. Yang ketujuhnya, waktu darurat. Waktu darurat. Iaitu waktu telah dibicarakan pada sebagai waktu zuhur. Macam waktu darurat seperti dibicarakan waktu zuhur. Sekadar mengangkat takbiratul ihram ya. Waktu angkat takbiratul ihram sebelum masuk maghrib. Itu waktu darurat. Dosa juga, tapi yang ini waktu darurat. Tidak ia lepas jeda lah, kira lepas kewajipan dia, tapi ia dosa di segi waktu dia. Yang ketiga, waktu maghrib. Okey, awal waktu maghrib itu mengiringi tenggelam matahari. Start tenggelam matahari lah. Dan diketahui tenggelam matahari di laut atau di tempat lain dengan melihatnya sekalipun hanya tinggal cahayanya. Dan diketahui tenggelamnya matahari bagi yang tinggal di kampung dan di ladang dengan adanya cahaya kuning. Adanya cahaya kuning dengan hilangnya cahaya kuning. Hilangnya cahaya kuning itu yang kelihatan pada hubungan rumah, hujung rumah. Pada apa kata, atap rumah, hujung rumah, gitulah dah. Dan waktunya sampai hilangnya mega merah di tepi langitnya. Syafaq merah dah. Di tepi langit. Hilangnya mega merah atau syafaq merah di tepi langit. Itu waktu habis maghrib dah. Sebab ini terangkan dalam hadis sebelum ini, waktu salatul maghribi malam yaghib syafaq. Artinya waktu salat maghrib selama belum hilang lagi mega merah, syafaq merah. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr. Dikeluarkan dari mega merah, dimasukkan dengan mega merah tu tak? Iaitu yang kuning dan yang putih. Bukan mega merah lah. Yang bukan dikeluarkan bukan dimasukkan, dikeluarkan daripada maksud mega merah ni, syafaq merah. Yang kuning dan yang putih ni. Kita ni payah nampak sikit. Tapi kalau kita nak patah kau, iaitu kalau waktu subuh di patah timur dah. Kalau waktu maghrib ni di patah barat dah. Di patah barat kita kena boleh tengok lah benda-benda gini. Patah kan nampak lah. Dan nampak molek dah. Dan kalau mega merah tidak hilang pada suatu negeri dan negeri itu tidak ada mega merah, ini biasanya bukit pada pasir ada kata tak, ataupun di bukit tepi laut. Maka dihitung sesudah tenggelam matahari negeri itu sampai waktu yang diperkirakan hilang mega merah pada negeri terdekat. Kita tengok negeri terdekat lah. Tetapi ini jika dipaksa memperhitungkan seperti itu pada saat terbitnya fajar. Ini bendanya. Ni kira tu lah dah. Tapi dalam benda ni kita ni kira ada kalender dah. Ahli falak kita kira dah. Ketepatan dia berapa. Berapa ratus. Sangat tepat lah. 99 berapa ratus ni. Dan bila guna berapa tahun. Lah ni start nak bincang mula dah. Kira itu lama dah. Tahu berapa puluh lagi dah. Sebelum merdeka kita tahu kira tu. Dia tamat tahun 18 je. Jadi lama lah.
Dan ni ada bunyi dia dah. Nak kira semula tu kerana mungkin ada lain sikit. Wallahu a'lam lah. Tapi nak yang bunyinya lama lah, 40 tahun yang boleh kira. Tepat menggunakan lah ni, tambah guna Excel ke apa lah. KL ni yang guna Email, ada cosinus ke apa, sin ke apa dah. Jadi orang nak kira ahli falak ni kena pandang fizik dan matematik. Email ke. Jadi dia boleh kira tepat ni. Kecondongan matahari dengan apa? Dengan konsep dia kata perbiasaan dan sebagainya, dia kira dah. Tapi kalau akan membawa akibat harus memperhitungkan terbit fajar seperti antara tenggelam matahari dan hilang mega merah pada negeri yang ada mega merahnya. Sekadar waktu malam negeri yang tidak ada mega merahnya atau tidak hilang mega merahnya. Ni cerita nampak tak nampak dah nak. Maka dalam bentuk ini tidak dapat diperhitungkan hilang mega yang merah kerana ini tidak ada batas awal waktu isyak pada negeri itu. Kalau tak nampak mega merah, tak hilang mega merah, macam mana kita nak tahu waktu masuk isyak, masuk isyak tak? Tu jadi masalah. Sesungguhnya diketahui waktu maghrib pada negeri yang ada mega merahnya dengan waktu malamnya dah. Maka kalau waktu maghrib negeri itu 1/6 malamnya, biasanya 1/6 malamnya dah. Maka jadi jika ada masa waktu maghrib negeri itu sudus dah malamnya dah, 1/6 malamnya. Maka kita jadikan 1/6 malam negeri itu yang tidak mempunyai mega merah atau yang tidak hilang mega merah, itulah waktu maghribnya. Itulah. Jadi kira 1/6 nanti berdasarkan kiraan lah juga ni. Dia start kira ni. Jadi berkata nak falak lah, ahli falak apa kita lah ni. Kalendar, hijrah kalendar ke apa tu. Ada waktu semaya tu berdasarkan kiraan ahli falak kita. Dan waktu yang tinggal selain dari waktu hilang mega merah, itulah waktu isyaknya. Dan sekalipun sangatnya pendek. Kalau pendek setengah mana pun kira waktu lah, waktu maghrib terpendek sangat kan. Jadi kalau pendek setengah mana pun, gitulah kira dah. Oleh sebab itu dibincangkan pendapat awal mazhab kita, pendapat qadim lah. Qaul qadim Imam Syafi'i bukan qaul jadi Imam Syafi'i bukan qaul qadim je. Dia kata waktu sangat singkat dah. Sekadar boleh waktu sembahyang sunat, lepas tu sembahyang ambil sembahyang. Sunat dulu kan, lepas tu sembahyang maghrib. Juga kata saja waktu maghrib dia. Imam qaul jadi, tapi kebanyakan ulama kita ni dipakai qaul qadim dalam bab ni nak. Masa Imam Syafi'i di Iraq, di Baghdad, bukan di Mesir ni. Okey, waktu maghrib itu terbahagi pada 6 waktu. Jadi waktu fadilah iaitu awal waktunya lah. Mari selalu dah. Dia masuk maghrib, sembahyang selalu. Itu waktu fadilah. Waktu kedua, iaitu waktu ikhtiar. Iaitu waktu fadilah itu sendiri. Ikhtiar pun waktu itu sendiri dah. Sekali ya. Kita nak pasal waktu sangat pendek. Waktu ikhtiar pun waktu fadilah serupa. Waktu pilihan. Serupa dengan waktu fadilah. Yang ketiga, waktu jawas serta karah. Dia ada karah halal, tak ada karah. Terus ada karah maghrib. Iaitu sudah waktu fadilah sampai kadar waktu menyelesaikan solat. Habis waktu tu kan. Lepas waktu fadilah, waktu ikhtiar habisnya, maka waktu jawas lalu, tapi ada karah halal dulu. Jadi lewat maghrib ni terus karah halal. Kena sembahyang awal maghrib. Siapa kau dem main maghrib lah. Gitu. Yang ketiga lah. Habis itulah. Dan disebutkan
Tersebut dalam kitab Tufah pula Ibn Hajar Al-Haytami ni, bahawa makruh terlambatkan salat maghrib dari waktu fadilah menurut qaul Qadim dan Jadid. Serupanya qaul Qadim dan Jadid, waktu fadilah ni makruh lagi. Dan sembahyang Jibril pun waktu yang sama maghrib ni. Hari pertama waktu awal, hari kedua pun waktu awal juga. Sedangkan waktu asar ni lain dah. Zuhur lain. Zuhur ni awal zuhur kelinci, lepas tu sampai ke 1 kali bayar. Nah, hari kedua kan 1 kali bayar dah. Waktu asar ni hari pertama 1 kali bayar, hari kedua 2 kali bayar. Waktu maghrib waktu sama je, Jibril semaya. Waktu subuh hari pertama awal waktu tu gelap sikit lah. Lepas tu hari kedua nak ceruh dah nak ceruh. Jadi ada 2 waktu. Tapi maghrib ni waktu yang sama. Tu jadi perbincangan lah. Isyak pula hari pertama tu awal, hari kedua tu 1/3 mana dah, pukul 10 gitu kita kata dah. Maka berdasarkan 2 qaul ini bahawa waktu maghrib tidak tergambar waktu jawas dengan tiada karahan. Jadi tak ada waktu yang tiada karahan. Maghrib ni lepas waktu fadilah je tu karahan ni. Maka difahami dari perkataan di sini, sesudah waktu fadilah, lepas habis waktu fadilah tu, lepas okey, dapat difahami sesudah waktu fadilah tu ada 3 lagi waktu dia. Asalnya 3 pembahagian lah. Ini untuk jadi ni pula lah. Ada 3 lagi. Yang pertama kata keempat lah. Keempat ni waktu hurmah, waktu haram. Yang kelima waktu darurah. Waktu darurah. Yang keenamnya waktu uzur, iaitu waktu isyak bagi orang musafir yang mengerjakan jamak takhir lah. Semaya maghrib dalam waktu isyak lah, jamak takhir. Ini waktu uzur. Jadi ni jugalah. Mesti jadi ni juga. Lain banyak ya. Okey, waktu solat isyak pula. Waktu solat isyak, awal waktu isyak ialah hilang mega yang merah. Mega merah tu akhir waktu maghrib dah. Terminal sampai mega merah. Mega merah tu, nilai mega merah tu waktu isyak lah. Dan sunat melambatkannya sampai hilang mega yang kuning dan yang putih. Dah hilang mega dua-dua, putih, kuning pun hilang, putih pun hilang. Nah, supaya keluar dari perselisihan para ulama yang mewajibkannya. Ada ulama ni dia kata waktu maghrib, waktu isyak ni siapa ke hilang capak putih pun sekali kena. Itulah. Dan waktunya sampai terbit fajar sadiq, sesuai dengan hadis yang dikemukakan terdahulu. Dia ada hadis itu lah kita pakainya sampai fajar sadiq. Pasal subuh pakai fajar kazib dia, fajar subuh. Tapi ada satu hadis lagi dia, hadis sahih. Kita sebut dah. Kita tak, mazhab kita tak sebut mana dia. Kalau sahih kuatlah. Iaitu sampai sepermalam. Tak sebut dia. Tahulah. Atau hadis sahih. Jadi kita ni kena beringat lah. Mazhab Syiah Islam mana pun kita beringat dia tu. Memang hadis terai-terai kata isyak ni sampai separuh malam. Tapi hadis ni dia bawa hadis lain lah. Dan lagi hadis yang berbunyi, laisa fin naumi tafritun wa innama tafrit ala man lam yusalli as-salata hatta taji'a waqtu as-salati al-ukhra. Artinya tidur bukanlah satu kelalaian. Sesungguhnya yang disebut lalai itu ialah orang yang belum mengerjakan solat sampai datang waktu solat yang lain. Assalamualaikum. Jadi kata tafrid tu, lalai tu dia sampai habis waktu tu.
Habis waktu je. Tak kerja solat semaya lagi. Itu dipanggil tafrid. Ni apa yang kadar ini lah. Jadi sebelum masuk waktu subuh. Dah. Adalah yang dimaksudkan harfiah zahir hadis ini ialah menerangkan panjangnya semua waktu solat sampai waktu solat, masuk waktu solat yang berikutnya lah. Melainkan salat subuh. Subuh ni duduk. Melainkan salat subuh dengan ijma'. Yang waktu ni tidak panjang sampai masuk waktu solat, waktunya selesai dengan terbitnya matahari. Jadi ijma' ni subuh ni tidak seperti sembahyang lain. Kerana sembahyang subuh ni masuk habis waktu dia tu dengan terbit matahari dah. Tidak sampailah dia tu waktu zuhur dah. Tak sampai waktu zuhur dah. Maka dapat difahami dari yang disebutkan di atas bahawa tidak ada pemisah antara waktu zuhur dan asar, waktu maghrib dan isyak, waktu isyak dan subuh, melainkan antara subuh dan waktu zuhur saja ada pemisah. Jadi waktu lain tu antara subuh dengan asar, subuh dengan zuhur ada pemisah dah. Tapi zuhur dan asar tak ada pemisah, tak ada waktu lain. Tu habis dengan zuhur tu habis dengan waktu asar, asar tu habis dengan waktu maghrib, maghrib tu habis dengan waktu isyak, isyak tu habis dengan waktu maghrib, waktu subuh dah. Dia kata begitulah nah. Okey, waktu ikhtiar pada waktu isyak. Waktu ikhtiar pada waktu isyak dan awal waktunya sampai sepertiga malam, sesuai dengan apa yang diterangkan dalam hadis yang terdahulu. Jibril berkata dalam hadis itu tanpa waktu solat isyak, bahawa waktu itu barang yang ada antara kedua ini, maka waktu inilah yang ditetapkan menjadi waktu ikhtiar. Gitulah. Jadi dia kata isyak pun hadis tu cerita gitu dah. Waktu pilihan boleh pilih. Siapa kau habis waktu tu dah. Waktu isyak itu mempunyai 7 waktu pula. Pertama, waktu fadilah, iaitu awal waktu. Waktu fadilah iaitu awal waktu dah. Yang kedua dah, waktu ikhtiar, itu yang disebutkan di atas. Pilihanlah siapa kau subuh dah. Yang kedua dah. Yang ketiga, waktu jawas. Dengan tiada karahah, iaitu sampai terbit fajar kazib. Tapak terbit fajar kazib. Kita tak bincang sebab setengah malam dah. Tapak hadis tu sahih dah. Tak tahu apa masalah yang dibincang dah. Okey, lepas tu yang keempatnya waktu jawas. Tadi tiada karahah lah sampai terbit fajar kazib. Waktu jawas serta karahah iaitu semenjak fajar kazib tu, fajar yang 15 minit ke 10 minit sebelum subuh sampai ke dia semaya tak ada subuh lah. Semaya tu dia tak ada subuh lah. Yang kelima, waktu hurmah. Yang keenam, waktu darurat. Yang ketujuh, waktu uzur, iaitu waktu maghrib bagi orang yang musafir yang mengerjakan solat jamak takdim. Isyak masuk dalam waktu maghrib, jamak takdim. Tu dia panggil waktu uzur. Dan jika tidak diperolehi waktu isyak pada suatu negeri terbit fajar bersamaan dengan tenggelam matahari, maka wajiblah orang yang ada negeri itu mengqada solatnya. Terbit fajar bersamaan dengan tenggelam matahari, masa tak ada siang, tak ada malam dah. Siang sama dah. Kena qada semuanya. Gini lah tempat di kutub utara, kutub selatan ni.
Aja ada masa-masa tu ni boleh siang, ni boleh malam. Jadi dia kena perkira-kira lebih kurang 24 jam lah. Dan ambil negara terdekat ke. Jadi ikut waktu je lah lebih kurang saja ni. Nak gan dah. Okey situ pun tak ada jajaran dah. Jadi kita kira hak jajaran ni nadir. Dia kena ambil lah tempat yang dekat dia lebih kurang. Ada juga kata kena ambil waktu Mekah. Tapi tak payah kita kira waktu yang dekat. Kuasa dekat-dekat dia lah. Hari kira istihad tu boleh pakai sini okey lah lebih kurang. Nak kan lah. Bermula awal waktu subuh itu ni. Awal waktu subuh itu semenjak terbitnya fajar sadiq. Fajar sadiq, fajar betul lah subuh sungguh ni. Okey waktu kata waktu dalam bahasa adalah bukan bahasa kita dalam kita orang Melayu ni dia kata imsak dah. Itulah waktu fajar kazik dah kira-kira dah. Dah. Jadi kita ada kaitan dengan apa? So sebenarnya sikit kalau nak kira sikit pun dah 15 minit tu. Dikira 10 minit 15 minit. Inilah waktu fajar kazik ni. Iaitu garis yang berwarna putih yang membentang tepi langit sebelah timur. Masyriq ya, sebelah timur. Dia itu dari cahaya terang matahari ketika matahari hampir di tepi langit. Jadi matahari dia tergelar tak nampak dan naik tu dekat dengan tepi langit ni. Terbit. Dan dikeluarkan dari kata fajar sadiq ialah fajar kazib, iaitu garis yang berwarna putih. Garis yang berwarna putih yang membujur langit yang panjangnya sekitar 1/4 langit. Jangan tak ada. 1/4 roboknya. Di atasnya lebih terang ni. Seempat langit di atasnya lebih terang dan lebih luas. Dan di bawahnya seperti bentuk harimau. Inilah permulaan terbitnya. Macam kaziknya permulaan terbit tu terbit molek lagi dah. Istilah dia dulu. Kita tak payah mana istilahnya. Dan apabila fajar sadiq hampir berakhir, di bawahnya lebih luas dan yang di atas dari yang di atasnya lebih luas daripada atas. Sesudah itu gelap dan kemudian barulah terbit fajar kazik ni. Ya Allah, dia nak curus mata lepas tu nak gelap mula dah. Allah. Dan waktu subuh ini sampai dengan terbit matahari. Kerana diterangkan dalam hadis yang berbunyi waktu salatul subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'i syamsu. Artinya dah, dan waktu salat subuh dari terbitnya fajar sampai dengan sebelum terbit matahari. Sebelum terbit matahari. Dan terangkan lagi dalam hadis lain berbunyi man adraka minas subhi raka'atan qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adrakaha. Artinya barang siapa yang mendapat serakaat dari solat subuh sebelum terbit matahari, maka sungguhnya berarti telah mendapatkan solat subuh. Diriwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah. Tapi gitulah, ada kitabnya ada lain sikit ni. Ada kitab Jawi ni. Man adraka raka'atan min as-subhi qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subh. Sedangkan dalam hak yang cek ni dari Bukhari Muslim lain lafaz dia. Man adraka min as-subhi raka'atan qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adrakaha. Gitulah. Dia ada lafaz lain.
Ada perbezaan sikit. Okey, waktu solat subuh dianggap habis dengan terbitnya setengah daripada matahari, berbeza dengan tenggelam matahari yang menunjukkan akhir waktu asar. Belum dianggap habis waktu asar dengan masuknya setengah matahari. Nah, gitu. Jadi dah subuh ni, habis subuh tu terbit setengah matahari tu, tengah-tengah matahari tu, kata separuh matahari dah. Separuh matahari tu bagi dua matahari, separuh tu kira habis dah waktu subuh dah. Tapi kalau waktu asar akhir, matahari tergelar separuh lagi, tak habis lagi dah waktu asar ni. Dan juga waktu subuh dianggap telah sampai. Dan juga waktu subuh dianggap telah sampai dengan terbit setengah fajar. Maka disamakan habis waktunya dengan terbit sebahagian dari matahari. Jadi terbit separuh subuh tu, separuh bagi dua matahari tu. Separuh tu duduk dalam laut lagi, kau dari bumi. Separuh lagi duduk di atas tu. Maka tu kira habis tu waktu subuh tu. Okey, lepas tu waktu ikhtiar dalam solat subuh ni. Waktu ikhtiar dalam solat subuh itu semenjak awal waktu sampai kabur-kabur siang. Nah. Kabur-kabur siang. Maksudnya dengan sekira-kira mengenal orang yang melihat sesuatu yang dekat sesuai dengan hadis Jibril terdahulu. Tapi asal kau nampak beleceh orang dekat lah. Kerana hadis Jibril terdahulu dah. Waktu asfar kata-kata, waktu yang ceruh-ceruh sikit. Dekat nak ceruh lah. Waktu tu dikira waktu yang akhir lah. Mazhab Hanafi molek waktu nak ceruh-ceruh. Jumhur ulama waktu gelap-gelap lagi subuh dah. Cuma hari kedua tu baru Jibril semaya dalam waktu yang dekat nak ceruh ni, asfar. Jibril berkata dalam hadis itu tentang salat subuh bahawa waktunya adalah barang yang antara dua ini. Dan ini dianggap waktu ikhtiar lah. Waktu gelap dengan waktu cerah dia. Waktu salat subuh tu ada 6. Ini pembahagian lain lah. Jadi subuh ni ada 6 waktu juga. Pertama waktu fadilah, iaitu awal waktu. Yang kedua waktu ikhtiar, iaitu seperti yang tersebut di atas lah. Sampai ke habis waktu lah, cerah dah. Yang ketiganya waktu jawas, iaitu tiada karahan lagi, iaitu sampai warna merah di tepi langit. Sampai nampak warna merah tepi langit tu makruh. Waktu jawas boleh lagi, tak makruh lagi. Yang keempat waktu jawas serta karahan. Waktu jawas serta makruh, iaitu dari semenjak timbulnya warna merah tepi langit hingga kadar dapat melaksanakan solat, hingga habis waktu subuh lah. Berbodeng semaya dah, cukup-cukup. Waktu hormah ni tak cerita, tapi mati gitulah kita cerita ni. Tak ada rakaat subuh. So rakaat subuh dari waktu subuh, so lagi rakaat waktu habis subuh ni. Itu waktu hari lah. Dia kelima kenainya waktu darah, kita cerita dia takbiratul ihram saja. Dia lebih berat daripada waktu hari lah. Tapi semaya subuh tu waktu lagi lah kira dah. Dosa je mungkin dosa meninggalkan semaya, tapi dosa melewatkan semaya lain lah. Dosa tinggal semaya besar je dia. Gitu.
Adalah sekat tu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.